Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jom tengok bab 10, kelestarian alam sekitar. Subtopik 10.1, ancaman alam sekitar. Tengok maksud kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah, kekurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk tempoh masa yang panjang. Fokus kita adalah tentang ancaman alam sekitar. Apa tu ancaman alam sekitar? Ancaman alam sekitar terdiri daripada perubahan iklim, penyahutanan, pencemaran, kehilangan biodiversiti, ledakan pertumbuhan populasi manusia, eutrofikasi dan juga pemanasan global. Perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk kepada perubahan suhu bumi, taburan hujan dan perubahan angin secara drastik. Perubahan ini dapat dilihat daripada fenomena kesan rumah hijau. Pemanasan global adalah disebabkan oleh kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu atmosfera di permukaan bumi. Gas yang menyebabkan kesan rumah hijau adalah seperti gas karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen oksida dan juga gas klorofluorokarbon ataupun CFC. Bagaimana kesan rumah hijau berlaku? Tenaga solar atau matahari memasuki atmosfera bumi dan memanaskan permukaannya. Sebahagian haba memancarkan daripada bumi ke atmosfera. Sebahagian sinar infrared ataupun haba dipantulkan semula ke angkasa. Dan sebahagian haba diserap oleh gas rumah hijau dan kembali ke bumi. Semakin tinggi kepekatan gas rumah hijau, semakin besar haba yang terperangkap di bumi. Itu yang boleh menyebabkan pemanasan global berlaku. Kesan rumah hijau ada kebaikan dan keburukannya. Keburukan kesan rumah hijau adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global, kenaikan aras laut disebabkan oleh pencairan air, berlaku perubahan iklim, kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan habitat. Kebaikan kesan rumah hijau adalah membantu tumbuhsaran tanaman. Faktor-faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau dan gas rumah hijau yang terlibat. Yang pertama, pembakaran bahan api fosil akan membebaskan karbon dioksida dan nitrogen oksida. Aktiviti penyahutanan akan membebaskan karbon dioksida. Aktiviti penternakan akan membebaskan gas metana. Aktiviti pertanian akan membebaskan nitrogen oksida dan juga penggunaan bahan penyejuk akan membebaskan klorofluorokarbon ataupun CFC. Penyahutanan adalah pembukaan hutan sementara atau kekal untuk pertanian atau kegunaan yang lain secara besar-besaran. Kesan penyahutanan adalah kesuburan tanah berkurang, tanah runtuh dan banjir kilat, perubahan kitar semula bahan, perubahan iklim dan juga kehilangan biodiversiti dan kepupusan spesies. Bagaimana hakisan tanah dan tanah runtuh berlaku? Apabila pokok-pokok ditebang dan kawasan baru diteroka, permukaan tanah akan terdedah kepada hakisan angin dan juga hujan. Hakisan tanah berlaku apabila permukaan tanah terutamanya lapisan atas tanah diliputi bahan organik dan butiran harus sentiasa ditiup angin dan dialirkan oleh air hujan. Hakisan tanah menghakis permukaan tanah menyebabkan larutan resap serta mengurangkan kandungan nutrien dalam tanah apabila banjir mengalirkan nutrien ke tempat lain. Tanpa sistem akar untuk mencengkam tanah, struktur tanah akan menjadi tidak stabil. Tanah yang terhakis dibawa oleh hujan dan termendap di dasar sungai. Bagaimanakah langkah untuk mengatasi masalah penyahutanan? Yang pertama, boleh mewartakan hutan simpan, penguatkuasaan undang-undang, melaksanakan sistem penebangan hutan mengikut usia pokok dan penghutanan semula. Apa tu eutrofikasi? Eutrofikasi terjadi apabila sumber air menjadi kaya dengan nutrien yang membolehkan sumber air tersebut menyokong pertumbuhan populasi alga. Punca utama eutrofikasi adalah penggunaan baja yang berlebihan, terutamanya baja nitrat dan baja fosfat dari ladang pertanian yang dialirkan ke dalam sungai atau tasik. Bagaimanakah eutrofikasi berlaku? Nutrien yang berlebihan daripada baja yang mengandungi nitrat dan fosfat yang tinggi mengalir ke dalam kolam tasik ataupun sungai. Kandungan nitrat dan fosfat dalam kolam meningkat menyebabkan pertumbuhan alga yang pekat. Pertumbuhan alga yang pesat menutupi permukaan logam. Kejadian ini menghalang cahaya matahari daripada menembusi kolam. Tumbuhan akuatik di dasar kolam tidak boleh berfotosintesis dan akan mati. Kematian alga dan organisma akuatik menggalakkan pertumbuhan bakteria aerob. Bakteria ini menggunakan oksigen untuk penguraian. Hal ini akan mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan menyebabkan peningkatan keperluan oksigen biokimia yang kita singkatkan sebagai BOD.
Apa itu keperluan oksigen biokimia ataupun BOD? BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik dalam air. Ukuran bagi BOD adalah miligram per liter, iaitu kuantiti oksigen yang digunakan untuk pengoksidaan biokimia bahan organik dalam 1 liter air. Nilai BOD yang rendah menandakan kandungan oksigen terlarut dalam air adalah tinggi, maka kualiti air adalah baik dan tidak tercemar. Tetapi jika nilai BOD adalah tinggi menandakan kandungan oksigen terlarut dalam air adalah rendah. Ini menunjukkan berlaku pencemaran air dan kualiti air adalah tidak baik. Nilai BOD boleh diukur dengan sampel air yang diuji dengan menggunakan larutan metalina biru. Jika warna metalina biru terluntur dengan cepat, ini menunjukkan kandungan oksigen di dalam sampel air tersebut adalah sangat sedikit atau air tersebut mempunyai nilai BOD yang tinggi atau menunjukkan nilai air tersebut adalah tercemar. Apa tu pencemaran? Pencemaran adalah perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi persekitaran semula jadi yang tidak dikehendaki disebabkan oleh aktiviti manusia. Apakah punca pencemaran udara? Disebabkan oleh kenderaan bermotor yang melepaskan asap daripada egzos kenderaan, kawasan perkelangan dan juga pembakaran yang tidak terkawal. Pencemaran udara boleh menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti sesak napas, bronkitis, asma, juga boleh menyebabkan penyakit kulit dan juga penyakit mata iaitu konjaktivis. Pencemaran udara juga boleh menyebabkan kesan hujan asid yang boleh menyebabkan hakisan logam tanah menjadi berasid tidak sesuai untuk tanaman, air sungai atau air tasik menjadi semakin berasid dan tidak sesuai untuk tumbuhan dan haiwan akuatik yang akan mati. Logam toksik seperti merkuri akan melarut resak ke dalam air sungai dan tasik mengakibatkan pemendapan logam berat dalam tasik dan sungai. Apa tu pencemaran terma? Pencemaran terma ialah perubahan atau peningkatan suhu persekitaran disebabkan pembebasan haba yang berlebihan kepada alam sekitar. Apa tu pencemaran bunyi? Pencemaran bunyi berlaku apabila persekitaran yang bising mengganggu keselesaan, ketenteraman dan menjejaskan kesihatan manusia serta hidupan lain. Apakah ledakan pertumbuhan populasi manusia yang disebabkan oleh peningkatan tempoh hayat manusia, taraf kesihatan yang baik, pengurangan dalam bilangan kematian kanak-kanak? Apakah kesan pertambahan penduduk ke atas ekosistem akan menyebabkan penimbunan sampah sarap, sisa domestik dan juga sisa toksik. Seterusnya menyebabkan pencemaran alam sekitar, kesan rumah hijau dan pemanasan global dan juga boleh menyebabkan kepupusan sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu, petroleum dan gas asli. Itu saja untuk 10.1. Good luck.